Kalau Allah bagi kaya semua, siapa nak meniaga? Kalau Allah Ta'ala bagi kaya semua, siapa nak pergi turun ke laut? Nelayan tu kalau dalam bank dia ada 18 juta, agak-agak dia nak pergi turun ke laut tak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah masih panjangkan umur kita semua dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam itu dikekalkan terus kepada kita oleh Allah. Sampailah suatu masa nanti yang pastinya semua orang akan melalui dan merasai hari kematian dan hari peninggalan daripada muka bumi Allah ini. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi, Maubah Kudung, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sihat dong semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Baik, sebelum pergi lebih lanjut macam biasalah tuan-tuan, jangan lupa berdiri i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Duduk elok, senak-senak elok. Noh. Bagi selesa, takut saat kita lajak lena. Yang tu. Baik, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab Tibyan fi Hamalatil Quran, iaitu adab-adab ketika mana dengan Al-Quran Al-Karim, yang mana kita sentuh berkenaan dengan karya agung Imam An-Nawawi ini pada bab adab murid dan penuntut ilmu. Dan tuan-tuan, bila sebut dengan Quran ni, manusia tu dia jadi mulia dengan Al-Quran. Ramadan Sayyidus Syuhur, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayunya penghulu bagi bulan-bulan. Sebab apa dia jadi penghulu? Sebab Al-Quran diturunkan padanya.
Boleh tak? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia daripada 1000 bulan? Sebab Lailatul Qadar itu turun Al-Quran padanya. Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Manusia pun sama. Yang mana berdamping dengan Al-Quran, yang selalu melazimi Al-Quran, pasti Allah Ta'ala akan muliakan. Kita ambil contoh. Orang tak kenal pun dia. Budak-budak lagi. Contohlah seseorang budak. Tiba-tiba dia belajar Quran, dia mahir dengan Quran, malahan suara yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, suara yang bagus. Bagaimana Allah mengangkat darjatnya dengan menjadi imam kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih tinggi darjat dan pangkat. Ambil contoh lagi, Quran ni. Sehelai tisu ataupun kertas. Tisu lah mudah faham. Kita ambil tisu itu, gonyoh mulut, sapu, buang makeup muka. Kan, ambil tisu, buang makeup muka apa semualah. Rendam dalam air, tapi keras lagi dia duk elok. Waktu dia kering tu, kira nak lempak buang lah. Tiba-tiba ambil tuan-tuan, tulis di situ ayat, sepotong ayat Quran. Maka nak buang dia dah cara lain dah. Dia tak boleh buang dalam tong sampah dah. Walhal tisu tu dah menjadi kotor, dah menjadi orang kata nak buang dah. Tapi disebabkan sepotong ayat Quran, dia menjadi nilai yang lebih tinggi. Itulah Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bila kita dalam niat untuk belajar Quran, ingat, kita nak mendamping dengan kalam Allah. Yang Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi, disebabkan Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalam Allah. Jadi tuan-tuan, untung tak kita umat Nabi Muhammad? Untung sebab apa? Quran diturunkan, dikhaskan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, maka sudah tentulah nak sempurnakan attitude, akidah, perlakuan, sikap. Mau tak mau tuan-tuan, kita kena melazimi ataupun rajin-rajinlah mempelajari Al-Quran. Dan selalu kita sebut ni dalam kuliah kita, belajar Quran tidak ada hak umur. Akan tetapi orang duk fikir, orang duk set dalam kepala otak, Quran itu satu ilmu kampung. Jelas tak? Orang lebih anggap mengaji ilmu lain lebih nampak gah berbanding ilmu Quran. Tak, ni hakikat. Orang sanggup bayar harga yang tinggi untuk belajar ilmu lain berbanding dengan ilmu Quran. Ini hakikat. Berapa ramai sangat yang sanggup bayar tok guru Quran untuk anak-anak dia jadi pandai Quran. Tak pun diri dia sendiri untuk pandai Quran. Berapa ramai? Tak ada. Nak kira ni susah. Ada, tapi tak ramai. Berbanding orang yang sanggup habiskan duit semata-mata untuk ilmu yang lain selain daripada Quran. Kita tak kata boleh, kita tak kata bayar duit untuk ilmu lain itu salah, tak. Yang salahnya bila kita mendouble standardkan ilmu Quran dan kita melebihkan ilmu lain berbanding Al-Quran. Dan kita sebut juga beratus kali, rasanya puluh kali dalam kuliah saya sejak saya mengajar di sini 2016, 17 ke 18 lagu tu saya mengajar sini. Mula mengajar sini. Lebih kurang lah tentu. Yang ketika itu Datuk Jasmin jadi timbalan, pengurusi apa dia punya isteri dia tu, Datin Intan, yang tolong tanya saya boleh tak boleh melalui Fizri apa masuk dalam kuliah. Sehinggalah sampai hari ni dah berapa kitab dah kita? Dah 4 kitab. Dah 4 kitab. Ni kitab yang ketiga, kitab yang keempat, Tanbihul Ghafilin, Rabu yang ketiga. Berapa kali dah disebut tuan-tuan berkenaan dengan Quran ni.
Sebab apa? Kita ni satu individu, manusia, makhluk Allah yang nisyan, yang kena peringat selalu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa sedih bila umat Islam itu sendiri tak memartabatkan Quran berbanding dengan orang yang lain. Kita merasa wow, tengok agama lain boleh kaji Quran. Pasal apa hang tak kaji seperti mana agama lain kaji? Yang tu. Jadi sebab itulah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala meletakkan salah satu topik tentang belajar Quran ini di dalam kitab dia yang bernama At-Tibyan. Dan tuan-tuan, kita akan sentuh pada malam ni, iaitu adab ataupun memilih masa yang sesuai dan memanfaatkan waktu. Baik ini. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi, perkara yang lain yang perlu diperhatikan iaitu jangan ganggu guru, ni adab. Ketika mana guru mereka itu sedang sibuk. Termasuklah ketika mana guru itu tengah mengajar, jangan potong. Ini adab. Contohlah contoh yang kata potong tu. Tengah tok guru sedap-sedap, perak potong tanya soalan. Jelas tak? Tengah duk mengajar ni, tengah duk rancak-rancak, pak dia potong tanya soalan. Itu bukan adab dia. Adab dan akhlak dia kena tunggu sampai tok guru habis. Hatta sebahagian ulama kata apa? Hang nak tanya kat guru hang, tunggu guru hang buka. Tunggu guru hang buka peluang untuk bertanya, baru hang tanya. Selagi guru hang tak buka peluang, tak payah tanya. Lainlah kalau guru hang duduk depan ni memang kelas dia, kuliah dia, soal jawab ilmu agama. Tu tak apalah. Yang tu. Clear dah? Yang tu. Dan juga hendaklah dia memanfaatkan waktu-waktu di mana gurunya dalam keadaan sempurna. Waktu duduk guru dia sedang mengajar, duduk elok-elok. Tuan-tuan, kalau nak ikut adab ni, menurut dalam kitab Tibyan fi Hamalatul Quran ni, nak paling kiri kanan pun tak boleh tu. Sampai tahu tu. Nak paling kiri ke kanan tanpa keperluan. Sebab apa? Tidak beradab dengan guru yang sedang mengajar. Tapi orang kita tak peduli lah. Kan? Tak ada. Dan tuan-tuan, yang ni memang diterapkan oleh guru-guru ulama. Kalau tuan-tuan ada berkelapangan lah, talaki ke dan sebagainya, tuan-tuan tengok cara orang talaki. Yang jenis depan-depan ni. Kita nak pakai handphone pun dia tak bagi. Ketika mana dulu di Mesir, Syekh Nuruddin, tuan-tuan kenal Syekh Nuruddin Al-Banjari. Dia kalau mengajar depan, siapa pegang handset, dia senyap, dia akan marah orang tu. Selagi mana orang tu tak simpan handset, selagi tu dia stop. Dia diam. Kita duk tunggu. Masa tu dah lah kuliah dia jarang duk main masuk rumah Penang. Ramailah orang duk tunggu. Jadi tengah-tengah kuliah dia stop. Kita duk ingatkan pasal apa? Dia stop. Rupanya depan salah seorang anak murid yang duduk depan dia tengah duk main handset. Sebab tu tuan-tuan tengok lagi. Ustaz Mutalib kan pernah dalam video dia yang viral loh. Dia mengajar di satu masjid di belah Kedah lah, kalau tak salah saya. Dia mengajar depan. Tiba-tiba ada jemaah belakang duk sembang. Tak tahulah muslimin ke muslimat ke tak tahu. Saya rasa muslimin kot dengar dia marah. Dan dia duk sembang. Lalah dia berhenti kuliah, dia beletiak. Orang duk mengajar depan, dia duk sembang ulah pula kat belakang. Main depan kalau nak ulah. Tu Ustaz Mutalib. Maka ramailah orang duk komen bawah tu. Ada yang setuju, ada yang bangkang. Tapi tuan-tuan, dalam bab adab menuntut ilmu, memang kita kena fokus. Fokus. Kalau hang rasa hang tak boleh nak fokus, minta izin keluar terus. Yang tu je. Tak ada paksaan pun nak tunggu. Sebab majlis tu majlis dia. Majlis tok guru tu.
Tapi kalau hang sendiri tak ada adab dengan majlis tok guru tu, macam mana mungkin hang nak beradab dengan guru hang? Jadi yang tu antara perbuatan ataupun antara yang guru-guru kita pernah buat lah sambil lagu tu. Yang tu. Baik. Apa lagi? Pilih masa yang sesuai. Tadi kita kata apa? Jangan ganggu guru waktu dia tengah duk ngajak. Nak bagi soalan pun tunggu saat dia buka soalan. Dia buka peluang untuk tanya. Kalau dia tengah duk mengajak ni, ambil manfaat duduk dengan dia elok. Duduk ni iktikaf je tuan-tuan, boleh pahala. Yang tu. Kemudian apa lagi kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Para ulama berkata, sesiapa yang tidak bersabar ketika mana menghadapi kehinaan ketika belajar, maka sepanjang hidupnya tetap dalam kejahilan. Nuntut ilmu ni tuan-tuan, mau tak mau kena sabar. Contoh Quran lah, kita Quran. Dalam ngaji Quran pun tuan-tuan, sabar. Mungkin tuan-tuan tak kena ekstrim lah. Kan tak pernah, tak tahulah, mungkin ada, mungkin yang tak ada. Seperti mana saya, memang saya punya perjalanan untuk belajar Quran ni tuan-tuan, ngeri. Ngeri tak ngeri. Nak cerita ngeri tak ngeri ni tuan-tuan. Mana dia tu? Tu. Hak rok belakang tu rehai kan? Rehai ke? Rehal. Betul tak? Rehai eh? Kira ngeri tak ngeri rehai tu, tengah nak baca, dia suruh kita pegang Quran. Ketika mana saya duduk mahat tafi tu, salah ayat. Kita baca salah ayat. Sebab tu antara ayat yang selalu saya bawa dalam semayang, kalau tuan-tuan perasan ayat. Ayat tu saya kerap bawa. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tuan-tuan tahu tak kenapa saya selalu duk buat ayat tu? Sebab ayat tu lah memberi kesan yang mendalam kat saya. Waktu tengah talaqi, kita mengapai tasmih, salah. Dia bagi pegang, okey, enter pegang Quran. Kita pegang Quran. Rehat tu dia lipat, dia tarik badan kita ketuk. Tam, 3 kali. Waktu tu air mata keluar tuan-tuan. Kira bulu kat tangan ke, bulu kat kaki ke, jangan duk tanya. Sampai kira mengaji mahat dulu, pakai handstock. Nak katuk bulu tangan. Kita pula jenis bulu banyak. Kan jenis keturunan 786 macam ni. Kan? Bulu banyak. Kami tak ramai tapi kami ada. Sampai bulu kaki cabut. Tuan-tuan tanyalah geng-geng Mahatafi Pulau Pinang. Tok guru saya lah. Mereka mungkin halaqah yang lain tak. Halaqah saya memang. Kira sarjan, pangkat sarjan kiri kanan ni biasalah. Line 3, line 4, line kiri kanan kaki. Cabut bulu. Salah satu ayat cabut. Salah baris cabut. Contoh. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ. Patutnya samawatu wal ardu iddat lil. Contohlah. Pak cabut bulu. Satu. Kita pun try sekali. Samawati wal ardu. Pak cabut lagi. Kita tahu kat situ salah tapi tak tahu salah tak mana. Tak tahu salah apa. Samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Okey, dia diam. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dhar. Pak cabut. Salah tak mana? Alladzina yunfiquna fis sarai wad. Pak cabut. Tahu tang situ tak panjang, tak cukup. Alladzina yunfiquna fis sarai wad. Dia kena panjang sebab mak wajib. Pak. Bulu habis. Kan? Sampai pi tasmik ni tuan-tuan pakai stokin. Stokin yang saya pakai tuan-tuan bukan stokin biasa, stokin bola. Sebab apa stokin bola? Kalau stokin biasa, kalau tarik seluar nampak lagi betih. Bagi stokin bola nah tutup takat lutut, dia tarik. Ingat lagi ayat guru saya. Oh, dah tutup sekarang. Ayat dia. Dia tutup tuan-tuan, kita tutup bulu-bulu apa semua. Tuh. Dia balas dengan rehat. Pam. Tapi kita kena faham, itu proses dalam nak jadi pandai. Kalau siapa yang tak bersabar, tapi zaman ni memang tak boleh dia buat. Zaman ni tak boleh. Tu cerita tahun
awal 2000. Lah ni kalau buat lagu tu, masuk penjara lama dah. Hak Tok Guru tu. Sebab tu Tok Guru tu, dia ketika mana dia mula merasakan peredaran zaman ni, dia pun dah berhenti sekarang. Dia buat travel umrah dan sebagainya. Kan teringat lagi dia mulut dia katuk itu. Puas hati tuan-tuan. Saya rasa puas hati. Kan? Sebab saya rasa puas hati sebab apa? Kalau saya tak kenal lagu tu, mana mungkin saya jadi macam ni tadi. Saya dah rasa lagu tu. Kan? Biar baca ni Quran ni, macam ni tuan-tuan. Dia sampai nikmat kita baca Quran ni, sampai kita rasa kalau kita tak buat benda tu rasa macam salah. Walhal tak salah pun. Contoh, saya beritahu contoh. Baca Fatihah. Kan? Siratal ladzina okey, ambil ulang sebelum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tak heret mulut ni rasa tak puas. Walhal tak heret tak wajib pun. Heret tu tak wajib pun. Tapi dah terbiasa dibalun lagu tu, dicucuh lagu tu, dihentak lagu tu. Jadi kita rasa, kau mana pun nak buat lagu tu. Sampai kalam guru saya dia kata apa? Hang, kata, kita ni suara tak sedap pun tak apa. Kata. Lagu tak sedap pun tak apa. Suara tak sedap pun tak apa. Suara itu anugerah Allah. Ada orang suara sedap, ada orang suara hang buat lagu mana pun tak sedap. Betul tuan-tuan? Kotak peti suara ni berbeza. Kan contoh Siti Nurhaliza, seorang dia hak sedap pun orang ni penyanyi mana sedap ni. Tuan-tuan cuba sebut penyanyi perempuan yang sedap pada Siti Nurhaliza ada? Tak ada. Mudah-mudahan Datuk Siti tengoklah live ni. Kan jubah sepasang pun tak pada. Contoh tuan-tuan. Suara itu anugerah Allah. Lagu pun sama. Kan ada orang pandai memang buat lagu, sedah dia buat lagu. Ada orang ni mengaji, tak boleh-boleh lagu tu. Maka guru kata apa? Suara itu anugerah. Lagu itu bonus. Yang paling kepuasan bila kita baca Quran, kita pegang huruf tu betul-betul. Pegang huruf tu betul-betul. Pegang tangan tu tangan. Kira masuk betul-betul dengan huruf. Qaf, huruf qaf. Fa, sa, ba, ta. Pegang betul-betul huruf tu. Baru dia main kepuasan. Sampai hang ni, dia kata, sampai kamu ni, betul dia sebut. Dan dia selalunya lepas tasmik, dia akan bagi briefing lah. Dia akan bagi nasihat, taujihat dan sebagainya. Jangan fokus. Kalau kamu terlalu fokus lagu melebihi daripada pegang huruf tu, pastinya kamu akan terbabas ketika mana kita menuturkan, melantunkan bacaan. Jalan kita duk fokus ke lagu kan. Sekali dia fikir nak masuk lenggok ni, tak masuk lenggok ni. Harkat nak habis dah. Tu yang terlajak harkat tu. Jelas. Contoh ikhfa. Ikhfa apa harkat? 2 harkat. Tapi sebab kita duk fokus nak buat lagu ni, jadi sila-sila ikhfa menjadi 5 pun boleh. Jadi 6. Kan jannatin tajri min tahtiha. Dia mula nak buat lagu, dia mula terlajak. Padahal 2 rakaat. Jannatin tajri min tahtiha. Dia. Tapi bila kita nak buat lagu ni, dia fokus lagu, pegang huruf pun dah. Tak tu. Jadi ini dah adalah proses pembelajaran yang semua orang penuntut ilmu, sama ada Quran ke, terutamanya Quran lah kita mengaji malam ni. Mau tak mau kena belajar. Kalau hang rasa penat, hang tanggung sendiri kebodohan hang sampai mati. Sebab apa? Kita dah surrender. Malah. So bila malah, automatik kita akan jadi jahil. So hang tanggunglah kejahilan hang sampai bila-bila. Yang tu. Tuan-tuan. Sebab itulah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Dia kata apa? Aku menjadi hina sebagai seorang murid. Waktu jadi murid tu hina, duk belajar, kena balun dan sebagainya. Yalah waktu jadi murid, kena macam-macam. Kan ada orang kena yang teruk, ada orang yang kena okey. Ikut orang. Kan ikut pengalaman masing-masing. Dan kata dia apa? Dan aku menjadi mulia
apabila aku diangkat menjadi seorang guru. Tuan-tuan, belajar sampai kita bukan target nak jadi guru. At least bukan jadi guru kepada orang lain. At least kita jadi guru kepada ahli keluarga kita. Dan kita terutamanya orang lelaki ni hak geng-geng lelaki. Tuan-tuan, geng-geng lelaki mau tak mau kena jadi guru kepada ahli keluarga kita. Terutamanya dalam bidang Quran. Mau tak mau kena mengaji. Ni nak masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, kita panggil istiqbal. Semalam baru forum istiqbal. Forum semalam, moderator tanya saya. Saya forum di Masjid Ar-Rashidin. Di Bung Tebai. Di Bung Tebai yang. Nan lah. Kalau kali dia panggil forum pun tak boleh pergi dah kot. Johor sejuh. Sayup dari rumah 47 kilo. Kan? Tapi dah orang panggil. Tapi seronoklah pengalaman. Ketika mana forum malam, moderator tanya saya, Ustaz, tolong huraikan berkenaan dengan istiqbal Ramadan. Sambut Ramadan. Macam mana nak sambut Ramadan? Saya compilekan kepada 5. Tuan-tuan dengar tu nah. Saya compilekan cara kita nak sambut Ramadan dengan 5. Yang pertama dengan kegembiraan dan doa. Sebab tu kita doa, Allahumma balighna Ramadan. Tak sabar-sabar ni, excited. Kalau panjang umur masuk, kalau tak panjang umur, macam mana umur kita kat tu. Sonok tuan-tuan masuk Ramadan. Sonok. Bulan yang penuh dengan amal ibadah. Setiap nafas didapat pahala. Ni nafas. Tidur pun dapat pahala. Bulan Ramadan tu. Hang buat benda sunat dapat pahala wajib. Hang buat pahala wajib lipat kali gandakan hingga 70 kali ganda. Malahan ada riwayat kata 700 kali ganda. Mau buat dengan tak mau buat. Dan tuan-tuan tengok para ulama salaf ketika mana habis Ramadan. Sedih. Kita malam raya tu tembak meracun mereka naik gila dah. Seronok. Kira maghrib kan kita dah masuk Syawal. Setan pun dah lepas pada gari. Dia pun terkejut. Ui, orang ra'i aku. Kan, orang ra'i aku keluar penjara. Kan, tumpam. Hak geng muslimat, cara muslimat. Dengan kalut nak buat rendangnya, dengan kalut nak tarik tirainya. Sonok. Para ulama salaf sedih. Sebab tu tuan-tuan, antara asbab. Kenapa di belah Nusantara ni, para ulama meletakkan takbir raya, dengan nada yang, kalau sekali dengar macam jaharkah pun ada. Dengan nada yang sayu, dengan nada yang mendayu, betul tak? Kita punya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nada yang dipilih guna pakai, tuan-tuan masa nak? Kita punya takbir raya ni special, tuan-tuan. Di Nusantara je nada ni. Di Nusantara je. Kalau di negara-negara lain, cara mereka punya takbir lain, beza. Takbir yang sama, nada lain, melodi dia lain. Sebab ulama kita ni, dia buat main satu sentimen nak bagi berasa macam, yalah, Ramadan telah meninggalkan kita. Belum tentu tahun depan dapat lagi Ramadan. Berapa ramai kawan-kawan kita dekat-dekat ni, dari berapa hari nak masuk Ramadan, lagi 4-5 hari lagi nak masuk Ramadan. Tak sempat nak masuk Ramadan. Sebab tu para ulama salaf ketika mana habis Ramadan masuk Syawal, dia pun sedih sungguh-sungguh. Dan setiap malam, setiap waktu dia pakai doa apa? Ya Allah, terimalah amal ibadah kami sepanjang bulan Ramadan. Tu yang kita disunatkan sebut apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Sebab habis tu antara amalan salaf, dia kata apa? Minta Allah Ta'ala terima. Kita tak boleh. Jangan berasa macam Allah terima total apa yang kita buat dalam bulan Ramadan. Jangan nak rasa puas. Sebab tu dalam hadis yang kita, tuan-tuan, saya pernah bawa dalam tazkirah Ramadan. Mungkin tahun ni saya bawa lagi. Rabu tu. Ada tazkirah yang kita?
Ada. Yang Nabi kata apa? Khaslatani la ghina ankum bihima. Ada dua perkara dalam bulan Ramadan, Nabi kata jangan rasa puas hati kalau buat. Jangan rasa puas hati kalau buat. Maksud kata jangan buat sekali ya, buat bagi banyak-banyak kali, ratus ribu kali pun tak apa. Bila masuk bulan ni, Nabi khususkan terus. Nabi kata apa? Fastakthiru fihi min arba'in qisal. Perbanyakkan oleh kamu hak ni dalam bulan Ramadan. Nabi sebut 4, tapi dalam 2 tu Nabi kata apa? La ghina ankum bihima. Hampa jangan rasa puas. Apa dia benda yang jangan rasa puas dalam bulan Ramadan? Yang pertama, tas'alunal jannah. Minta syurga Allah. Jangan rasa puas. Sebab tu Tok Imam, tuan-tuan pasal nak kita buat berapa? 20. 8 tazkirah. Setiap kali selang 4 kita akan doa, betul tak? 2 kita akan selawat. Lepas tu ada pula mana manusia main kata jangan mengkhususkan selawat. Ketika mana 2 rakaat. Saya rasa kalender pok-pok ni tuan-tuan, asal masuk Ramadan selawat, depa ingat pasal selawat, depa ingat pasal 20 ke 8 ke. Saya pun pening lah dengan pok-pok yang duk membida'ahkan orang ni. Kalau hang nak kata kita buat selawat bida'ah, jangan mengkhususkan bida'ah, hang pi teguk Imam Masjidil Haram. Pi teguk Imam Masjidil Haram. Depa mengkhususkan doa khatam Quran malam 27. Pasal apa? Nabi tak pernah nak buat. Jelas tak tuan-tuan? Sebab tu amalannya baik buat. Nabi kata jangan buat benda yang aku larang. Bukan jangan buat benda yang aku tak kata apa. Tak ada larangan, jelas tak? Jangan buat benda yang dilarang. Itu maksud dia. Ni kita, Nabi tak buat pun, dia pergi balas kata, oh ni tak boleh buat. Salah konsep. Tuan-tuan. Kenapa selawat? Kita dah bahas banyak kali. Selawat bukan kecil punya anak amalan. Hatta melakukan dalam keadaan riak sekali pun boleh pahala. Sallallahu ala Muhammad. Dalam keadaan riak ni. Sallallahu ala Muhammad. Riak. Dapat pahala. Riak pun. Selawat. Sebab tu bukan saja saya tak selawat. Bukan di Malaysia saja selawat tu. Tuan-tuan. Tuan-tuan di Mesir pun ada sebahagian masjid dia buat selawat. Di Palestin pun ada yang buat selawat. Di Indonesia pun ada, di Brunei pun ada, di selatan Thailand pun ada. Selawat buat. Dan tuan-tuan tengok, selang 4 rakaat, 2 selawat, 2 lagi selawat dan doa dia. Doa tu jangan rasa puas. Bukan waktu semayang je tuan-tuan. Buat waktu bila-bila pun tak apa. Nabi kata, tas'alunal jannah, minta syurga Allah. Doa tu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tu doa tu. Kemudian Nabi kata nombor 2, jangan kamu rasa puas. Wa ta'udzuna bihi minan nar. Minta lindung daripada neraka Allah. Sebab tu doa tu kita baca banyak dalam bulan Ramadan. Dan tuan-tuan jangan khususkan dalam bulan Ramadan je. Kalau lepas Ramadan nak buat, ya boleh. Minta je kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Sebab tu doa tu tuan-tuan, doa tu dia compile, dia satukan hadis Nabi. Contoh saya beritahu. Kita doa dengan syahadahnya, dengan apa? Dalam doa tu, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita buat jamak lah, kita buat sebagai imam lah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina. Doa tu dia compile dalam hadis Nabi. Nabi kata apa? Fastakthiru fihi arba'an khisal. 4 perkara buat bagi banyak dalam bulan Ramadan. Syahadah, istighfar, minta lindung, minta ampun pada Allah. Tu doa ni minta lindung pada Allah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Tu doa minta Allah ampunkan dosa kita. Jadi buat.
tuan-tuan. Sebab tu masuk dalam bulan Ramadan kena banyak doa. Kemudian sambut Ramadan dengan ilmu. Kita tahu halal haram apa dia. Benda yang diperbanyakkan, benda yang jangan buat, benda apa tak boleh bazir. Ada hari ni keluar kenyataan buffet Ramadan. Ada sebuah hotel menawarkan berapa ratus, 290 ringgit untuk buffet Ramadan bagi dewasa, 190 ringgit bagi kanak-kanak. Natang mereka berkedarah, tak tahu. Mungkin mereka makan lobster saja kot. Mungkinlah buka puasa dengan lobster. Hak lauk lain tak ada, lobster saja. Hak tu yang mahal pun, tidak. Setakat ayam bakar pergi dekat, apa nama natang tu? Subhanallah. Aduh, depan Taman Orkid tu. Kan Taman Orkid kat pos 1,000. Kalau setakat ayam bakar kat situ pun boleh. Yang baru 24 ringgit boleh seekor. Beli 3 ekor. Kedara. Ni sampai 290 ringgit untuk satu kepala. Yang syok bawah tu komen, rezeki masing-masing. Terpulanglah kepada mereka. Jangan marah mereka, tu rezeki mereka. Tak, memang rezeki masing-masing. Betul. Allah yang bagi rezeki. Betul. Allah bagi ada kaya, ada miskin. Betul. Kalau Allah bagi kaya semua, siapa nak berniaga? Kalau Allah Ta'ala bagi kaya semua, siapa nak pergi turun ke laut? Nelayan tu kalau dalam bank dia ada 18 juta, agak-agak dia nak pergi turun ke laut tak? Tak ada pasal nak pergi turun ke laut. Dia nak pun nak relax dengan kita kak, nak beli barang semua. Dan kena faham, Allah Ta'ala juga mengajar erti jangan membazir. Nampak? Yang komen bawah, rezeki masing-masing. Jangan pertikaikan orang nak pergi. Jangan larang. Kita tak larang nak pergi. Tapi kenapa? Allah melarang perbuatan membazir. Kan? Allah melarang perbuatan membazir. Sebab tu Allah kaitkan dengan innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu saudara kepada syaitan. Sebab tu kena ada ilmu. Dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala uji kita. Dan yang tu. Kemudian istiqbal Ramadan. Sambut, tuan-tuan, nombor 3. Sambut dengan roh dan jasad. Tadi nombor 2 sambut dengan ilmu. Nombor 3 roh dengan jasad. Sebab tu bulan Ramadan kita kata bulan warming up. Hak mana tak biasa sedekah, tuan-tuan try sedekah. Try sedekah. Sehari RM1, main masjid sehari RM1 ni kita praktik. Bila masuk bulan Ramadan baru kita dah biasa. Kalau tak biasa sedekah, tuan-tuan, tak tahan. Sama juga dengan ibadah sunat. Tuan-tuan try, tuan-tuan try, kita try. Ni lagi 4 hari ni. 5 hari. Hari ni Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin, 5 hari. Okay. 5 hari ni tuan-tuan, Isnin tolak lah. Malam tu dah tolak. Sebab kita dah mula dah akan buat qiyam pada waktu malam tu. Dengan tolak tarawih. 4 hari kah, 5 hari, 4 hari ni, tuan-tuan try, jangan tinggal sekali pun solat sunat rawatib. Try. Bulan ni nak try. Lepas isyak, 2. Muakkad. Kan, kalau nak buat 4, boleh. Nak buat 2 yang paling penting, 2 tu. Nak buat 4 pun boleh, tak ada masalah. Try, jangan tinggal. Sebelum subuh, 2. Zuhur lagi, sebelum dan selepas, walaupun ghairu muakkad dan sebagainya, buat. Sebelum masak, lepas maghrib, buat. Maintain tuan-tuan. Bila kita duk maintain lagu tu, bila masuk bulan Ramadan, 8 ke 20 ke, dia tiba semacam je. Dia mai rasa. Tuan-tuan yang tu. Yang keempat, sambut istiqbal. Sambut dengan azam. Iaitu tuan-tuan, tahun ni kalau boleh kita perbanyakkan amalan ibadah. Semampu mana yang mungkin buat-buat. Saya forum hari tu 4 hari. Bersama dengan Imam Buddha Ashraf. 2 hari di Seberang, 2 hari di Tanjung. Dan benda yang sama juga dia sebut dalam 4 hari tu. Dia teringat tentang kisah Datuk Ustaz Ustaz ke Ustaz Datuk? Saya pun dah confused. Datuk Ustaz lah. Kan, Datuk Ustaz Abu Hasanuddin almarhum Abu Hasanuddin Al-Hafiz. Adik kepada Tuan Guru Dr. Haruddin. Waktu forum dia tuan-tuan yang bertajuk andai ini Ramadan terakhirku.
Forum tajuk tu. Andai ini Ramadan terakhir. Malam tu kira dalam forum dia bagi tahu doa Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah panjangkan umur kami. Sembang pun kemah, steady, nampak okey. Tuan-tuan, esok subuh meninggal. Kan, esok subuh meninggal. Walhal dia dalam forum dia malam-malam yang terakhir tu, dia sebut tentang keazaman masuk dalam Ramadan. Kita all out, buat sungguh-sungguh. Kan, anggap ini Ramadan terakhir. Ambillah kesempatan Ramadan. Ambillah. Tuan-tuan, Allah jemput dia. Tak ada nak. Ni kalau umur panjang tuan-tuan, Isnin malam masuk. Kan, ustaz macam tengok bulan dah siap-siap. Dah kita ni pakai ruqyah. Kan. Kalau tengok takwim tu, kira Isnin malam. Masuk Ramadan tuan-tuan, azam buat all out. Ingat selalu saya sebut ni betul tak? Kita buat banyak ibadah ni untuk siapa? Untuk kita aja. Kita buat bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Dan tuan-tuan, yang kelima, yang ni yang saya nak kempen juga, sambutlah Ramadan dengan kewangan. Kewangan. Bukan suruh pergi booking buffet RM197 dengan RM297 tu, tak. Bukan suruh beli mutabak ceruk Tok Kun sekali buka beli 20 biji, tak. Kalau 20 biji nak bagi orang buka jamu puasa, tak apa. Kewangan ni bermaksud dia bulan Ramadan, bulan infak dan sedekah. Kalau dalam bahasa kasar, orang Tanjung kata, hang tak sedekah dalam bulan Ramadan, ori mampu. Yang tu je boleh abang. Kalau orang kita cakap, sangat-sangatlah rugi. Orang cakap awak sedap kan. Ori mampu lagi sedap. Tuan-tuan, masuk Ramadan, azam sambut Ramadan dengan kewangan. Hak mana ada minta contoh surau, masjid, Al-Marbawi, madrasah, ataupun jamu orang buka puasa, jamu orang more lepas semayang, more, buat. Kalau rasa ni, satu lagi, amal ibadah yang sering ditinggalkan, bukan sering, dah mula ditinggalkan, iaitu bertukar-tukar jodoh. Tuan-tuan, masuk bulan Ramadan tahun ni, kita try. Kita cuba. Dia tak wajib pun. Cuba. Ramadan tahun ni, Ramadan yang mana setiap kali nak iftar, nak buka puasa tu, tukar jodoh dengan jiran yang terdekat. Sebab kita nak ambil pahala apa? Pahala jamu orang makan. Kita nak ambil pahala orang tu. Bukan ambil pahala dia. Nak dapat pahala seperti mana dia sedang berpuasa. Kita jamu orang buka puasa, makan, buka puasa. Kita dapat pahala orang yang berpuasa tersebut. Orang puasa tu tetap dapat juga pahala dia. Dan kita akan dapat dan tidak dikurangi walaupun sedikit pun tak kurang. Sebab tu Bani Adi, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, pak dia bernama Al-Khattab bin Nufail. Depa ni, style depa, selagi mana tak bagi makan kat orang untuk buka puasa, selagi tu dia tak buka puasa. Walaupun depa buka-buka almari kat rumah, kan depa simpan makanan dalam almari, buka-buka tengok tinggal kurma sebiji. Kurma sebiji pun korek bagi. Clear? Tahun ni tuan-tuan buat jamu orang. Tak payah nak jamu. Kalau rasa mampu nak bagi karipak 2 biji lah. Kalau rasa nak bagi buah Melaka 5 biji, bagi. Tak semestinya nak kena bagi mi udang. Udang mesti udang fresh. Mana mi udang frozen, tak ada. Udang mesti fresh. Hak udang kepala hitam tak mau. Tak, tuan-tuan. Bagi. Jamu orang makan. Dan waktu bagi, niat memang nak jamu orang makan. Bukan niat nak dapat balik balasan. Tak. Sebab apa? Hak duk jadilah ni, bila kita bagi kat orang, contoh kita bagi dekat orang mi udang, ida mi udang. Kan, ida mi udang. Tepi Petron Sungai Dua. Saya kena kempen ida mi udang sebab dia punya toke tu satu sekolah dengan saya. Kan, Cikgu Mat Liza. Orang buat bayang. Ida mi udang. Kita bagi kat jiran sebelah ni, ida mi udang, sebelah ni pun mi udang. Memang niat untuk nak sedekah, nak infak, bagi. Jamu orang makan, ikhlaskan hati. Jangan harapkan balasan. Kalau harapkan balasan, sakit dari niat. Kita bagi mi udang, tengok jiran sebelah bagi buah Melaka 5 biji. Hayun betul.
Aku bagi mi udang dia balas buah Melaka. Hak jiran sebelah ni bagi undi-undi 2 biji. Takkan darah undi-undi ya? Nampak? Niat untuk jamu orang makan. Dia pun tak balas apa pun tak apa. Dia pun nak bagi mangkuk kosong pun. Tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan, mudah-mudahan sebab apa? Jamu orang makan, 2 kelebihan saya buat mai. Banyak kelebihan saya buat mai. Malam ni 2 kelebihan. Yang pertama, angkat darjat kita di akhirat sana nanti. Orang yang jamu orang makan, Allah akan angkat darjatnya di akhirat sana. Yang kedua, jamu orang makan, Allah akan lembutkan hati kita. Tuan-tuan, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik sepanjang kehidupan kita. Kita berhenti tekan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جننا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.